Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang, salam sejahtera dan salam IPG Ketar ku sayangi saya ucapkan kepada semua. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua kerana sudi bersama-sama kami di Bilik Selari 1 sesi petang pada hari ini bagi menjayakan KIP 2021. Saya mewakili pihak penganjur amat mengalu-alukan kedatangan pihak tuan dan puan ke majlis kami pada hari ini. Buat pengetahuan semua, KIP 2021 pada kali ini merupakan pembentangan inovasi yang telah dihasilkan oleh para pelajar IPG Ketar. Di Bilik Selari 1 ini terdapat 4 kumpulan pelajar yang akan berkongsi hasil inovasi mereka melalui video pembentangan. Pihak penganjur berharap dengan adanya perkongsian pengalaman secara langsung seperti ini, boleh membawa kepada budaya berkongsi idea dan pengalaman sesama kita dalam mendepani cabaran pembelajaran abad ke-21 ini. Baiklah, sebelum memulakan sesi selari kita pada hari ini, saya akan bacakan beberapa peraturan penting yang perlu diambil maklum terlebih dahulu. Pertama sekali, maklum kepada semua, tuan-puan diingatkan untuk memastikan mic ditutup sepanjang sesi perkongsian bagi mengelakkan gangguan kepada pembentang. Tuan-puan tidak dibenarkan mencelah apabila sesi perbincangan dijalankan. Seterusnya, diingatkan kepada para pembentang, tuan-puan diperuntukkan masa 20 minit untuk membentangkan setiap pembentangan inovasi. 10 minit yang pertama untuk sesi pembentangan dan 10 minit yang kedua merupakan sesi maklum balas. Sesi maklum balas ini melibatkan pembentangan dan ahli panel sahaja. Diminta ahli pembentang untuk membuka cam dan mic apabila sesi maklum balas nanti. Kedua, penjaga masa akan membunyikan loceng yang pertama pada minit ke-7, loceng kedua pada minit ke-9 dan loceng ketiga dibunyikan menandakan 10 minit anda telah tamat. Sebelum itu, saya ingin mengalu-alukan kedatangan ahli panel kita Encik Nordin bin Seruji dan Dr. Narahan bin Nadwan ke majlis kita pada hari ini. Selamat datang saya ucapkan. Diharapkan semua dapat memberi kerjasama dengan sebaiknya bagi memudahkan majlis kita pada hari ini. Baiklah, saya harap semua sudah bersedia ya. Baiklah, dengan segala hormatnya sebagai pemuka tirai perkongsian kita pada hari ini, saya ingin menjemput kumpulan pertama iaitu kumpulan Cemara yang merupakan pelajar PDPP BM 1621 untuk menyampaikan perkongsian mereka. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang terutamanya kepada moderator kita dan juga panel-panel hakim kita iaitu Encik Nordin dan juga Dr. Narahan. Saya Muhammad Amir dari kumpulan Cemara akan membentangkan inovasi kami pada petang ini. Boleh nampak ke? Belum. Belum ya. Okey, sudah nampak. Sudah?
Baik, itu sahaja pembentangan video inovasi dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih kepada para pembentang yang telah berkongsi pengalaman mereka sebentar tadi. Kita akan memulakan sesi maklum balas bagi pembentang kita yang pertama, iaitu Kumpulan Cemara. Oleh itu, dijemput ahli panel kita Encik Nordin dan dan Dr. Narahan. Silakan. Saya dulu ke? Okey, terima kasih moderator. Syabas, tahniah pada kumpulan yang membentang pada petang ni, iaitu kumpulan Cemara dengan tajuk inovasinya buku si pintar tadi. Betul ke? Buku si pintar. Apabila saya baca laporan yang telah anda sertakan di sini, saya lihat di bahagian evidence ni, bahagian bukti ni, anda ada mengatakan daripada graf di atas, kajian ini mendapati pada bulan terdapat 16 daripada 35 orang murid tahun 1 mengalami masalah membaca suku kata bahasa Melayu ni. Saya tak nampak pun graf yang anda maksudkan. Graf mana yang anda maksudkan ni? Okey, Cik Nuruddin, saya akan menjawab. Dalam slide kami tadi ada kami sertakan sekali dengan slide dengan graf tu. Cuma dalam laporan tu kami laporan tidak disertakan. Tidak disertakan. Okey, kalau boleh masukkan dalam laporan sekali lagi senang Okey. Yang satu lagi adalah tentang evidence ni, graf yang anda bagi dalam tu, dalam laporan tu. Yang evidence ni dalam fasa 5 3x ni boleh tak terangkan secara terperinci mengenai graf ni yang sebelum menggunakan kad suku kata dan selepas ni? Boleh tak terang dengan terperinci peratusan masalah kemahiran membaca ni? Okey, terima kasih Encik Nordin.
Saya cuba terangkan. Maksud apa yang kami sudah buat tu sebelum dan selepas menggunakan suku kata tu. Untuk fasa sebelum kami menggunakan seminggu sebelum. Maksudnya di sini masalah kami adalah murid di pedalaman tersebut tidak mempunyai akses internet, itu masalah utama. Jadi di dalam persatuan panitia BM kami telah mengumpul murid yang mengalami masalah tersebutlah dan didapati ada beberapa. Kemudian kami menguji mereka melalui telefon dan kami menguji dan menyediakan borang kodan sekali apa masalah, maksudnya murid ni menguasai atau tidak seminggu. Kemudian kami menyediakan yang bahan bercetak yang kami sediakan tadi dan memberi kepada ibu, memberi di sekolah dan kami menyuruh ibu bapa untuk mengambil di sekolah. Kemudian kami akan membuat panggilan telefon kepada ibu bapa macam mana pelaksanaan bimbingan yang harus diberikan kepada murid tersebut. Kemudian lepas minggu kami akan menelpon lagi dan kami akan bercakap dengan murid tersebut untuk mengetahui perkembangan mereka, sama ada mereka menguasai ataupun tidak menguasai. Jadi kami telah menyediakan satu borang untuk menandakan sama ada murid tersebut menguasai ataupun tidak menguasai suku kata tersebut. Kami adakan begitu. Terima kasih. So maknanya dalam graf ini, maknanya sebelum menggunakan kad suku kata tu 45 orang masih belum menguasai. Itu yang dimaksudkan. Dan selepasnya, selepas menggunakan kad ni, dia berapa orang? 20 orang ya? Sebelum ni keseluruhan murid keseluruhan murid tahun 1 adalah 35. Jadi yang mempunyai masalah ini adalah 16 orang. Kemudian selepas kami membuat buku tersebut, kami mendapati 7 orang. Ada peningkatan di situ di mana 9 orang yang boleh mahir, boleh dikatakan boleh membaca dan 7 lagi ada masalah sedikitlah. Mungkin jika kami melaksanakan ini lebih panjang lagi, mungkin akan ada lebih peningkatan di situlah, Encik. Terima kasih. Okey. Alright, saya ingatkan tadi, jadi sebelum menggunakan kad suku kata itu 45 orang yang belum menguasai, dan kalau selepas menggunakan kad itu hanya 20 orang saja kalau ikut pengamatan saya lah. Okey. Okey, dan satu lagi ialah bila anda menyatakan masalah, di sini anda hanya mengatakan kemahiran masalah kemahiran membaca. Boleh tak perincikan, adakah dari segi membaca perkataan ke, membaca ayat pendek ke, ataupun membaca perenggan? Apa masalahnya sebenarnya? Agak general bila anda mengatakan masalah membaca. Terima kasih, Encik. Untuk ini kami memfokuskan kepada suku kata sahajalah, Encik, sebab PNP sangat susah dijalankan dengan kekangan masalah capaian internet lagi. Jadi kami fokus kepada suku kata sahaja. Suku kata. Jadi maknanya kalau kita nak buat objektif, pastikan dia spesifik kepada suku kata, membaca suku kata. Sebab kalau kemahiran membaca ni dia banyak kepada suku kata, ayat pendek, pada perenggan dan sebagainya. Jadi fokus kepada suku kata sahaja. Dan juga bila kita melihat masalahnya juga tadi, kalau boleh tunjukkan bukti yang jelas mungkin daripada kajian-kajian lepas yang menyokong tentang keseriusan bahawa masalah membaca ni serius. Jadi maknanya kita ada bahan bukti sokongan hasil daripada kajian-kajian lepas untuk menyokong masalah yang telah anda pilih ni tadi. Ya. Okey, walaupun apapun, terima kasih dan syabas atas pembentangan yang menarik tadi ya. Okay, saya serahkan pada Dr. Narahan. Silakan Doktor. Ya. Okey, terima kasih kepada Encik Nordin. Ada dengar suara saya? Clear? Dapat dengar Doktor. Okey, terima kasih kepada pembentang, syabas di atas kupasan dan perkongsian idea berkaitan dengan tajuk
inovasi yang telah dibentangkan kepada yang telah dilakukan oleh kumpulan Cemara, Tahniah. Saya rasa kumpulan Cemara ni duduk tempat lain kah? Ataupun di SK Ulu Baram saja, ada 4 orang ni? Terpisah kah? Macam mana? Berlainan, Doktor. Berlainan sekolah? Berlainan sekolah. Okey. Maksudnya kajian ini inovasi ini dibuat di SK Longsan Ulu Baram Betul. Betul? Okey. Saya ada beberapa perkara yang ingin nak penjelasan oleh pihak pembentang dan beberapa perkara yang perlu untuk kita lihat secara holistik. Yang pertama sekali, saya masih keliru berkaitan dengan pembentangan ataupun artikel yang disumbangkan, yang disediakan kepada kita. Ketetapannya sama ada artikel tersebut merujuk kepada satu yang dikatakan sebagai kajian tindakan ataupun inovasi. Ini yang perlu dijelaskan oleh pihak pembentang kumpulan Cemara. Cuba identifikasi artikel tersebut sama ada ia benar-benar satu kajian tindakan dan inovasi. Sebab saya fikir kajian tindakan dan inovasi dari segi format pelaporan, dari segi bahasa dan sebagainya agak berbeza. Dan menurut pembacaan saya, inovasi bukan menghasilkan kajian tindakan, tetapi kajian tindakan itu menghasilkan inovasi. Itu dari segi pemahaman dan kerangka dalam konteks kajian tindakan. Okey, mungkin pembentang kumpulan Cemara boleh lihat perkara tersebut nanti. Dan satu kekeliruan saya di sini berkaitan dengan kumpulan sasar pihak pembentang. Mungkin boleh dijelaskan nanti. Apabila saya melihat dan meneliti semula subjek kajian ataupun kumpulan sasaran, kalau dia berfokus pada kajian tindakan, yang dinyatakan di dalam subjek itu adalah 30 orang murid tahun 1, 35 orang murid tahun 1 SK St. Pius. Betul kumpulan sasar dia? Betul? Betul. Betul Tetapi apabila saya zoom lagi, ada data-data yang menunjukkan pihak pembentang dalam artikel, dalam laporan yang disediakan kepada kita, sama juga dengan pembentangan tadi, dia menjurus kepada 7 orang murid yang terlibat di dalam inovasi tersebut. Gambar satu menunjukkan kemampuan membaca, iaitu 7 orang murid 20% tahun 1 mempunyai permasalahan membaca buku. Jadi ada satu lagi ditunjukkan di sini, daripada graf di atas, kajian ini mendapati pula terdapat 16 daripada 30 orang murid tahun 1 mengalami masalah pembacaan buku. Saya ada 3 angka di sini, 35 orang murid, 16 orang dan 7 orang. Yang mana sebenarnya kumpulan sasar ataupun pengujian inovasi pihak kumpulan Cemara? Mohon pencerahan. Okey, terima kasih Doktor. Saya cuba okey. Untuk ini sebenarnya mungkin ada kesilapan sikit pada laporan kami. Sebenarnya kami yang 36 orang itu sebenarnya total untuk murid tahun 1 dan kami adakan kajian ini adalah sebelum dan selepas. Jadi 16 orang tu adalah angka sebelum, 16 orang per 35 tu adalah angka sebelum menggunakan buku tersebut, dan 7 per 35 tu merupakan selepas menggunakan buku tersebut. Maksudnya terdapat pengurangan dari 16 orang yang tidak ada masalah membaca, turun kepada 7 orang yang ada masalah membaca. Boleh. Jadi kumpulan sasar, kumpulan Cemara, siapa yang sebenarnya? Kumpulan sebenarnya saya rasa 16 orang tu. 16 orang masalah murid yang mempunyai masalah. Okey, kena lihat baliklah cikgu, kena tetap sebab agak mengelirukan dalam konteks, kalau saya melihat ini dalam bentuk konteks kajian tindakan, tapi dalam konteks inovasi pun saya masih agak keliru di manakah tempat inovasi tersebut bertapak untuk diuji dari segi kefungsian dan kebolehgunaan inovasi itu. Mungkin lihat baliklah kumpulan Cemara. Mungkin saya dari segi pemahaman itu mungkin agak kurang sedikit lah.
Ya, Doktor. Itu yang saya mau penjelasan yang lebih lanjut. Dan saya beralih kepada objektif. Ada 3 objektif. Adakah ketiga-tiga objektif yang telah dibentuk tersebut dengan penyataan-penyataan yang saya rasa agak umum dijawab berdasarkan dengan impak setelah inovasi itu dilaksanakan? Bagaimana tu? Okey, saya yang akan menjawab. Bagi objektif tu, yang fokus utama, objektif yang pertama ialah mengenal pasti masalah dalam kemahiran baca. Yang dua tu objektif yang lebih spesifik lagi, iaitu bagi meningkatkan kemahiran membaca murid-murid sekolah rendah. Dan yang kedua tu, objektif yang ketiga tu maksudnya selepas kami mendapat jumlah yang tertentu untuk yang masih perlukan bimbingan, kami akan merancang tindakan yang seterusnya untuk mengatasi masalah membaca tersebut. Okey cikgu, objektif yang kedua tu agak terlalu besar dan agak terlalu berat untuk dilaksanakan. Cuba cikgu lihat mengenal pasti masalah dalam kemahiran membaca di peringkat murid sekolah rendah di pendalaman. Kalau di Baram ada 40 lebih buah sekolah rendah di pendalaman. Adakah objektif tersebut dilaksanakan daripada sekolah-sekolah yang terlibat di pendalaman tu setakat ini? Setakat ini kami hanya berfokuskan kepada sekolah St. Pius tu. St. Pius sajalah. Ya. Sebab saya melihat objektif itu terlalu umum dan besar untuk dilaksanakan apabila kita nak mengukur dari segi impak inovasi yang dilaksanakan. Itu yang saya ingin nak bertanya lah. Walau bagaimanapun saya melihat bahawa objektif-objektif itu dapat diguna pakai sebagai mendasari dalam konteks hala tuju inovasi cikgu lah. Tahniah dari segi itulah. Cuma berhati-hati apabila nak menetapkan sasaran yang kalau kita lihat bahawa objektif itu lebih spesifik, itu memudahkan kita mengukur setiap objektif yang telah dinyatakan. Dan perkara yang ketiga, saya melihat bahawa dari segi keberhasilan dalam muka surat 7 laporan penuh yang disediakan, kumpulan Cemara telah menetapkan beberapa indikator untuk menjelaskan keberhasilan inovasi ini. Tahniah cikgu kumpulan Cemara. Cumanya saya ingin bertanya ataupun penjelasan lanjutlah. Kalau melihat dari segi penjelasan tersebut berkaitan dengan keberhasilan itu, keberhasilan diukur menggunakan 3 kaedah ataupun 3 mekanisme. Yang pertama sekali temu bual. Betul juga, temu bual. Betul juga? Ya, betul. Temu bual dengan subjek maksudnya 7 orang murid tu kan? Ya. Dengan Murid yang masalah tadi. Ya, kemudian yang kedua laporan. Laporan bentuk macam mana tu? Laporan. Hasil kami ada menyediakan borang untuk kami menilai tahap-tahap kemahiran membaca murid. Dari situ kami laporan daripada penilaian kami tadilah. Okey, yang ketiga pemerhatian. Betul ya? Betul. Okay. Adakah tiga perkara ini cikgu? Tiga mekanisme keberhasilan ini dipaparkan, dikongsikan kepada kita. Sebab kita tak nampak dari segi laporan di sini dan pembentangan tadi. Cuma kita melihat cuma dari segi impak, graf. Seperti mana yang ditanya oleh Encik Nordi tadi. Ya, Doktor. Maaf kami tidak kongsikan di dalam slide tadi.
Moderator masih dengar? Ada terputus-putus lain tu. Hello, masih dengar. Ya, ya. Itu saja soalan saya yang berkaitan dengan itu tadi cikgu, pembentang. Cumanya sama juga dengan Cik Nordin tadi, saya masih keliru dengan graf yang disediakan dalam laporan tu. Graf peratusan masalah kemahiran membaca tahun 1 selepas dan sebelum tu. Angka 45 tu angka bilangan murid ke macam mana tu cikgu sebenarnya cikgu? Sebelum 45 tu sebenarnya apa tu sebenarnya? Itu hanya angka peratusan. 45% maksudnya? Peratusan sahaja daripada keseluruhan murid. 45% yang bawah tu adalah 20% lah maksudnya macam tu juga. Ya. Maksudnya sebelum dan selepas maksudnya dia makin meningkat lah juga. Betul juga? Ya, betul. Ya. Cumanya saya tengok itu agak-agak mengelirukan sebab tajuk dia selepas dan sebelum. Tetapi apabila saya melihat graf tu, graf cuba you tengok yang warna biru tu, graf tu menunjukkan sebelum dan selepas. Itu ada kontradik dari segi persembahan data lah, perlu diperbaiki semula dan perlu dijelaskan, mungkin ada justifikasi untuk menjelaskannya juga. Okay, itu the next how to improve your report. So tahniah cikgu, teruskan dengan inovasi ini dan boleh untuk improvise lah daripada cadangan-cadangan yang kita telah buat tadi. Okay, terima kasih kepada moderator. Tahniah kepada pembentang. Okay. Ya, terima kasih Doktor. Ya. Baiklah, terima kasih diucapkan atas perkongsian para panel dan para pembentang tadi. Seterusnya, kita beralih kepada sisi perkongsian kedua. Oleh itu, saya menjemput kumpulan Grata Pelita yang merupakan pelajar PISMP BM 2620 bagi memulakan perkongsian mereka. Dipersilakan. Selamat petang. Boleh dengarkah? Boleh je, boleh. Okey. Selamat petang dan salam sejahtera diucapkan kepada Encik Nordin dan juga Dr. Narahan selaku panel hakim serta rakan seperjuangan yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa dan ketika, kami kumpulan Grata Pelita akan membentangkan video inovasi yang telah pun kami hasilkan. Itu selamat menonton. Sebentar mohon sabar. Mohon maaf, boleh saya minta untuk AJK Technical yang tolong bentangkan sebab dekat bahagian bentang ni dia cakap only meeting organizer and presenter can share. Jadi saya tak dapat nak share. Okey. Saya bentang sekejap. Okay. Terima kasih Nick. Sama-sama. Maaf, Anik, video tiada keluar suara. Oh, tiadakah? Sekejap. Ada? Belum kah? Masih tiada audio. Aku cubalah ni, kalau siap aku cubalah.
Kalau saya dapat boleh engkau link dalam chat, nanti saya present. Okey, tu link saya dah kasih. Dapat dengar kah? Belum nampak lagi. Tu kumpulan lain kan? Ini kumpulan lain. Ada saya kongsikan Ada dalam tu. yang Ya, tu. Sama, tiada audio juga. Sebentar ya. Okey, ada. Boleh? Kumpulan Gerata Pelita telah melakukan satu pemerhatian di SK Kuala Serupai Bintulu. Berdasarkan pemerhatian dan temu bual di sekolah tersebut didapati murid-murid menghadapi masalah dalam mengembangkan idea dan kurang mahir dalam menghasilkan karangan jenis cerita dengan gramatis. Bukti masalah tersebut dapat dilihat daripada markah yang diperoleh oleh murid yang kurang memuaskan. Masalah ini berlaku oleh kerana kekurangan bahan bantu mengajar dalam penulisan karangan. Murid-murid juga tidak mempunyai capaian terus terhadap bahan rancangan untuk menulis karangan sehingga menyebabkan murid mempunyai kosakata yang terhad. Pengabaian masalah ini akan memberi kesan terhadap pencapaian akademik murid kerana gagal membuat karangan yang kreatif. Masalah ini dikategorikan seperti yang tertera pada infografik. Masalah yang telah dihadapi oleh murid-murid akan dirungkaikan menerusi fasa unpack. Inovasi yang dibina adalah berbentuk produk dan kemudian dikembangkan kepada digital. Inovasi ini mudah kerana inovasi produk bersifat mesra pengguna berdasarkan reka bentuknya dan pada inovasi digital yang bersaiz kecil hanya memerlukan sekali akses internet untuk simpanan yang kekal, malah boleh digunakan secara offline. Kedua-dua inovasi tersebut adalah idea asli daripada kumpulan Gerata Pelita hasil sumangsaran yang dilakukan. Dua inovasi ini dijamin menarik minat guru dan murid kerana berupaya untuk meningkatkan daya kreativiti. Penggunaan inovasi digital menepati Part 21 yang memberi pendedahan mengenai TMK berdasarkan pengoperasian perisian Google dan PowerPoint. Malah, inovasi produk tidak mempunyai unsur bahaya seperti tajam dan sebagainya. Inovasi digital pula selamat untuk digunakan kerana tidak memerlukan pengisian data peribadi atas talian. Selain itu, pengoperasian inovasi ini dapat mengurangkan sentuhan fizikal. Ciri-ciri lain ditambah dengan mencipta kod QR bagi memudahkan proses penyebaran dan pengaksesan terus kepada setiap bahan. Berikut merupakan lakaran awal bagi inovasi yang dicipta. Kelebihan inovasi ini adalah dapat menjimatkan kos para murid dalam aspek mendapatkan bahan rujukan seperti buku kata adjektif, simpulan bahasa dan kosakata. Inovasi ini menyediakan pelbagai rangsangan seperti kata adjektif, simpulan bahasa dan kosakata secara terus di dalam satu inovasi. Impak atau kesan produk inovasi dinilai berdasarkan markah yang diperoleh murid-murid dalam karangan selepas menggunakan inovasi produk dan digital. Markah ditentukan mengikut kriteria penskoran dan murid-murid dijangka mampu untuk mendapat markah pada peringkat cemerlang. Sumber tenaga dan masa dapat dijimatkan dari aspek memerah idea kerana bahan rangsangan disediakan dapat memberi bantuan terus kepada murid. Bahan-bahan yang digunakan untuk membina bentuk idea adalah seperti berikut.
Grataplita juga menggunakan perisian Adobe Illustrator dan juga PowerPoint untuk menghasilkan bento idea ini. Dengan menggunakan bahan-bahan yang dinyatakan, bento idea akhirnya berjaya dibina oleh kumpulan Grataplita seperti berikut. Kelebihan produk ini adalah mudah untuk digunakan kerana bersifat lebih interaktif dan mengaplikasikan pendidikan abad ke-21. Produk ini juga mesra pengguna kerana tidak membahayakan murid-murid. Selain itu, sumangsaran idea secara berkumpulan juga diterapkan bagi meningkatkan kemahiran komunikasi murid. E-Bento Idea pula memudahkan sesi pengajaran secara dalam talian. Produk ini juga mudah didapati dan hanya memerlukan sekali akses saja ketika memuat turun sebagai simpanan kekal. Saiz aplikasi E-Bento Idea yang kecil memudahkan pengguna yang mempunyai telefon pintar berspesifikasi rendah, dan bagi melancarkan penggunaan E-Bento Idea, pengguna hanya perlu memuat turun sekali saja untuk simpanan kekal. Kelemahan inovasi ini adalah memerlukan kawalan murid yang konsisten kerana menggunakan kepingan perkataan yang banyak. Hal ini demikian kerana murid-murid yang agak hyperaktif akan cenderung untuk bermain dengan kepingan tersebut dan akan membuat kelas menjadi agak bersepah dan suasana kelas kelam kabut. Satu pengurusan bahan yang sistematik harus diwujudkan bagi memudahkan pengendalian bahan rangsangan. Produk ini dapat ditambah baik dengan mengubah suai reka bentuk bento idea dengan menggunakan sampul surat untuk meletakkan bahan-bahan rangsangan bagi memudahkan penyimpanan bahan-bahan rangsangan semasa proses menggunakan bento idea. Setelah memperoleh maklumat balas berkaitan bento idea, Grataplita telah membina semula inovasi bento idea yang lebih menarik dan efektif. Bento idea dibahagikan kepada dua komponen utama, iaitu bahan rangsangan bento idea dan buku bento idea. Bento idea mengandungi 187 bahan rangsangan yang terdiri daripada 73 kata adjektif, 18 peribahasa dan 96 kosakata. Buku bento idea pula adalah bersifat magnetik bagi memudahkan penggunaan dalam kalangan murid. Dalam mendepani cabaran pada masa kini, pendidikan masih menjadi keutamaan walaupun tidak dapat menjalani interaksi bersemuka di dalam bilik darjah. Oleh itu, Grataplita mengambil peluang ini untuk membina E-Bento Idea agar dapat diakses secara dalam talian. Dengan keistimewaan ini, murid dan guru masih berpeluang untuk menggunakan Bento Idea. Berikut pula merupakan manual penggunaan Bento Idea dan E-Bento Idea. Berikut merupakan tata cara penggunaan Bento Idea. Apabila kita membuka Bento Idea, pada paparan yang pertama kita akan melihat buku Bento Idea di mana murid boleh menulis nama mereka sendiri ataupun nama kumpulan yang telah dibentuk. Apabila kita melihat kepada muka surat yang kedua, terdapat bahagian soalan dan di sini mereka akan menulis kehendak soalan yang telah ditetapkan oleh guru. Berdasarkan soalan, mereka akan menulis tajuk yang bersesuaian mengikut kehendak soalan. Sebagai contoh, rimba yang terbakar. Setelah menetapkan tajuk bagi karangan mereka, mereka akan masuk kepada bahagian seterusnya, iaitu penentuan watak yang mereka inginkan. Sebagai contoh, watak yang terdapat di rimba adalah seekor singa dan seekor gajah. Setelah selesai menetapkan apakah tajuk serta watak, mereka akan masuk kepada bahagian seterusnya. Jadi, pada bahagian ini terdapatnya bahagian untuk menulis rangka karangan yang telah disediakan bersama dengan guru pada terlebih dahulu. Mereka akan memasukkan rangka tersebut ke dalam bahagian-bahagian mengikut bahagian pendahuluan isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Jadi, berdasarkan pendahuluan, murid-murid boleh menggramatiskan ayat tersebut dengan memilih pelbagai bahan rangsangan yang terdapat pada Bento Idea. Sebagai contoh, di sebuah hutan, ayat tersebut kurang gramatis. Jadi murid-murid boleh menggramatiskan ayat tersebut dengan mengetahui bahawa hutan merupakan sesuatu yang boleh dipandang. Jadi mereka boleh masukkan kata adjektif jenis deria pandang. Setelah disediakan, mereka akan mengambil sampul surat deria pandang. Kemudian mereka akan melihat, memilih pelbagai bahan rangsangan yang terdapat pada sampul deria pandang. Mereka akan memilih apakah bahan rangsangan yang sesuai. Sebagai contoh, indah, kerana hutan merupakan sesuatu yang indah. Jadi mereka akan memasukkan perkataan indah ke dalam ayat tersebut. Jadi ayat tersebut menjadi lebih gramatis, di mana di sebuah hutan yang indah. Begitu juga dengan perkataan-perkataan yang lain. Sebagai contoh, iaitu seekor singa. Seekor singa kita tahu sifatnya berbentuk sangat besar. Jadi mereka memasukkan kata sifat yang besar. Seterusnya, seekor singa semestinya sangat gagah. Jadi di sini mereka telah menggramatiskan bahagian pendahuluan dengan untuk mengarang pendahuluan yang lebih berkualiti. Begitu juga dengan bahagian-bahagian lain. Isi 1, kelabu pantas sebagai contoh. Isi 2. Jadi kita boleh melihat dalam isi 2 terdapat juga peribahasa yang boleh dimasukkan.
Kita tahu elemen peribahasa akan menggramatiskan karangan itu agar menjadi karangan yang lebih berkualiti. Begitu juga kita akan melihat kepada bahagian isi yang lain, isi tiga dan akhir sekali penutup. Kita akan melihat ayat-ayat tersebut, ayat dalam karangan tersebut akan menjadi lebih gramatis dengan adanya pelbagai bahan rangsangan yang terdapat di dalam bentuk idea. Jadi berikut merupakan tata cara penggunaan bentuk idea dan untuk menulis karangan jenis cerita. Ini merupakan paparan antarmuka inovasi e-bentuk idea yang digunakan pada telefon pintar. Jadi, murid khususnya terlebih dahulu akan menekan klik di sini untuk memulakan penggunaan e-bentuk idea. Dan akan dibawakan ke halaman yang berikutnya yang mengandungi 3 komponen utama dalam inovasi e-bentuk idea, iaitu kosakata, kata adjektif dan peribahasa. Dan untuk pergi ke setiap kumpulan ataupun himpunan kata ini, murid perlulah menekan image pada setiap kategori ini. Misalnya di sini kosakata, murid perlulah menekan kosakata dan akan dibawakan ke halaman berikutnya. Dan untuk pergi ke halaman yang berikutnya, murid perlulah menekan ikon anak panah ke kanan seperti berikut. Dan jika ingin pergi ke halaman yang sebelumnya, murid boleh menekan ikon yang menunjukkan anak panah kiri. Dan untuk pergi ke halaman utama, murid perlulah menekan home button ikon ini. Dan begitu juga dengan penggunaan bagi kata adjektif dan juga peribahasa. Seperti berikut. Jadi demikianlah penggunaan tata cara penggunaan inovasi e-bentuk idea. Berdasarkan hasil uji cuba yang telah dilakukan, keberhasilan dapat dilihat apabila murid-murid ini berjaya mengatasi masalah dalam mengembangkan idea penulisan mereka. Peningkatan yang signifikan dapat dilihat berdasarkan carta yang ditunjukkan. Penggunaan inovasi ini melatih murid-murid untuk mengembangkan idea dengan lebih jelas secara sistematik dan tersusun. Ini sekaligus dapat membantu murid-murid menghasilkan pelbagai jenis karangan yang menarik dan berkualiti. Berdasarkan data yang dikumpulkan daripada Outcome The Impact, ternyata bentuk idea dan e-bentuk idea ini berkesan dalam menghasilkan karangan jenis cerita yang lebih menarik dan berkualiti. Ini terbukti kerana inovasi ini mampu mencapai objektifnya, iaitu membantu murid untuk menulis karangan jenis cerita menggunakan alat bantu mengajar dan murid dapat mengembangkan idea dengan lebih jelas dan menarik. Kami juga telah melakukan perkongsian di 2 buah sekolah, iaitu di SK Mata Parang dan SK Kampung Baru, Kota Samarahan. Tujuan kami mengadakan perkongsian ini adalah untuk memperluaskan lagi bentuk idea dan e-bentuk idea kami kepada lebih banyak pihak sekaligus dapat menyebarkan lagi manfaatnya. Inovasi bentuk idea dan e-bentuk idea digunakan secara meluas di 2 buah sekolah, iaitu SK Kuala Serupai dan SK Longgang. Kedua-dua buah sekolah ini memberikan maklum balas yang positif kerana inovasi ini membantu para guru dalam menerapkan kemahiran menulis karangan jenis cerita kepada murid-murid. Baiklah, demikian saja untuk pembentangan daripada kumpulan kami. Khususnya saya menyerahkan kembali kepada Anik sebagai moderator kita pada pagi ini. Okey. Baiklah, okey. Baiklah, kita akan memulakan sesi maklum balas bagi pembentang kita yang kedua, iaitu Grata Pelita. Oleh itu dijemput ahli panel kita untuk memulakan sesi maklum balas. Dipersilakan. Ya, siapa dulu? Saya ataupun Encik Nordin? Mana-mana Encik, boleh saja. Ya, Encik Nordin. Saya Encik Nordin ataupun Encik Nordin dulu? Saya? Ya, Dr. Nurahan dulu. Okey, terima kasih Encik Nordin, terima kasih kepada moderator dan tahniah, terima kasih kepada pihak pembentang di atas idea berkaitan dengan alat pembentangan tadi, inovasi yang dipanggil sebagai bento, betul bento. Daripada kumpulan Grata, bento idea daripada kumpulan Grata Pelita.
Okey, tahniah, satu bentuk inovasi yang dari segi fizikalnya boleh nampak dapat membantu murid-murid dalam konteks isu yang telah dikenal pasti tahniah kepada pembentang. Cuma ada beberapa perkara yang mungkin ditanya untuk pencerahan untuk memperbaiki dan melihat semula berkaitan dengan pembentangan yang telah dilaksanakan tadi. Secara keseluruhannya, tahniah memang menampakkan satu inovasi yang boleh diangkat dan boleh disebarluas kepada kumpulan SASA yang mempunyai isu ataupun masalah yang homogen yang kita kaitkan dengan kumpulan ataupun idea inovasi ini. Okey, cumanya dalam konteks punca tadi dinyatakan bahawa salah satu daripada masalah yang melibatkan tercetusnya inovasi ini tadi adalah dikatakan sebagai kekurangan bahan ransangan. Kalau kita lihat di SK Serupai, mungkin di sini tercetusnya idea-idea untuk mewujudkan bento tadi. Apa sebenarnya masalah kekurangan bahan ransangan di SK Serupai ataupun di Longgang itu sebenarnya? Pihak pembentang boleh jelaskan? Okey, boleh jelaskan? Ya? Boleh dengar? Moderator? Boleh dengar, Encik? Ya, saya khawatir saya tak dengar. Pembentang boleh jelaskan? Ya. Jelas, Encik. Apa yang dimaksudkan tentang kekurangan bahan ransangan sebenarnya? Lain terputus-putus tidak dengar ulasan daripada pembentang. Moderator ada dengar tak ulasan pembentang? Tidak, mungkin dia ada gangguan internet, mungkin ahli kumpulan yang lain dapat membantu. Ya. So, macam mana moderator? Kumpulan Grata Plita, John? Sekejap ya, Encik. Ya. Maaf, boleh dengar suara saya? Ya, boleh. Okey, boleh. Ya, boskan. Maaf, Doktor. Tadi ada gangguan internet. Jadi, adakah ada yang lain sudah menjawab atau masih lagi? Belum lagi. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kekurangan bahan ransangan? Baik. Kalau saya melihat bahawa dari segi SK Serupai, bahan ransangan macam mana yang kekurangan tu dalam konteks untuk mencetuskan idea dalam penulisan karangannya? Cikgu di SK Serupai ke? Bukan, masih lagi belajar PG, tapi itu yang dilakukan dan uji cuba dilakukan di SK Kuala Serupai. Okey. Boleh cikgu jelaskan? Okey, jadi boleh. Jadi terlebih dahulu terima kasih atas soalan ini, saya akan cuba menjawab. Jadi apa yang dimaksudkan kekurangan bahan lain, bahawa dua buah sekolah ini merupakan sekolah yang berada di pedalaman. Jadi apabila kita menyebut kawasan di pedalaman, kita tahu suasananya bagaimana, kekurangan sumber-sumber yang bervariasi. Apa yang dimaksudkan sumber itu adalah sebagai contoh tiadanya buku-buku yang banyak untuk digunakan seperti buku peribahasa.
tiadanya buku rujukan kamus peribahasa yang boleh menjadi bacaan kepada setiap murid-murid untuk mereka menambahkan lagi idea-idea yang akan dipakai ketika menulis karangan untuk menggramatiskan karangan mereka. Jadi seterusnya tiada juga bahan-bahan yang seperti satu buku khas seperti kamus tata bahasa contoh yang menerangkan kata adjektif dengan lebih mendalam cara penggunaannya. Jadi bahan-bahan tersebut agak kurang didapati oleh sekolah-sekolah yang seperti saya nyatakan tadi, terutamanya di SK Kuala Serupai. Jadi mereka kekurangan buku tersebut boleh menjadi rujukan ketika mereka hendak mengarang karangan. Sebagai contoh, bagai aur dengan tebing. Mungkin mereka tiada buku pun untuk membaca bahan yang melihat bahan rangsangan tersebut untuk melihat apakah maksud aur bagai aur dengan tebing. Gitu. Jadi sekiranya ada bahan ini mereka sudah baca dengan adanya bahan yang kami sediakan dengan bahan rangsangan yang pelbagai, mereka ada bahan-bahan rangsangan tersebut. Jadi mereka akan mendapatkan satu kata atau frasa simpulan bahasa contoh sebagai contoh bagi aur dengan tebing, mereka mendapat perkataan tersebut, oh ini adalah simpulan bahasa dan cikgu boleh menerangkan maksudnya. Jadi saya sebagai pelajar boleh menggunakannya untuk menggramatiskan ayat di dalam karangan yang saya akan hasilkan nanti. Begitulah aplikasi yang kami harapkan dan ya kami boleh lihat yang terjadi terutama di SK Kuala Serupai dan SK Longgang. Harap menjawab soalan. Okey, terima kasih cikgu. Satu perkara lagi cikgu, berkaitan dengan kupasan ataupun kenal pasti how to identify isu yang berkaitan dengan inovasi ini. Di depan saya ni ada artikel ataupun laporan-laporan artikel yang disediakan oleh cikgu, kumpulan Gerata. Dan apabila kita membaca artikel-artikel ni berkaitan dengan isu ini, kalau bolehlah, tadi juga dijelaskan oleh Encik Nordin dalam komen kita kepada rakan-rakan pembentang yang sebelum ini, di mana isu-isu tersebut perlu ada sokongan. Sekiranya ada isu yang berkaitan dengan penulisan bahasa secara gramatis ini, di manakah cikgu mendapat sitasi daripada pengkaji yang lepas untuk menyokong isu-isu yang cikgu telah kenal pasti yang diketemui di SK Serupai ataupun di mana-mana tempat yang homogen yang berkaitan dengan isu tersebut. Ini perkara penting yang mendokongi dan support kepada isu-isu yang cikgu telah kenal pasti tersebut. Begitu juga dengan isu-isu ini perlu juga disokong dengan data-data yang diperolehi daripada cikgu berdasarkan dengan kumpulan SASA yang telah dikenal pasti. Sama ada isu-isu itu benar-benar, saya khawatir nanti dalam konteks kita memilih inovasi ini, kita terlepas pandang kepada isu yang sebenarnya berlaku kepada kumpulan SASA kita untuk kita mencipta inovasi ini, tercetusnya inovasi ini. Ini yang perlu dijelaskan dalam konteks kita untuk melihat bahawa inovasi ini benar-benar mengatasi isu yang kita telah kenal pasti. Ini kita sebagai pembaca, sebagai menilai konteks inovasi itu dapat identify itu dengan jelas, signifikan isu tersebut dengan jelas. Dan kalau kita lihat bahawa inovasi ini sesuai kepada murid tahap 2, betul cikgu ya, seperti tahun 4 tadi, itu saya rasa itu adalah kumpulan sasarannya. Tapi apabila kita melihat analisis yang dilakukan oleh cikgu dari aspek keberhasilan, cuma melibatkan 3 orang murid, betul ke cikgu? Di SK Serupai, murid A, murid B, murid C, begitu juga di Longgang, 3 orang murid. Adakah pengenalpastian kumpulan SASA ini memang menghadapi isu yang sama bila diuji selepas dan sebelum inovasi ini dilakukan, cikgu? Mungkin boleh penjelasan, ini soalan yang terakhir bagi saya lah cikgu. Yang lain saya tidak ada komen, jelas dari segi pelaksanaan secara maujud alat bantu ataupun alat inovasi ini. Cuba untuk penjelasan dari segi keberhasilan tu, tolong jelaskan cikgu. Okey, silakan. Masih dalam talian? Moderator, nampaknya line kita ni tidak berapa clear lah, moderator, pembentang kita. Ya. Itulah. Tak apalah, tak apa.
Kalau tidak dapat, saya teruskan menjemput Encik Nordin. Di mana tu Encik Nordin? Ya, saya ada. Saya dengar. Maaf, boleh dengar ke suara saya? Maaf, tadi ada sedikit gangguan lain tadi, saya terdisconnect tadi. Boleh dengar ke suara saya? Ya, boleh. Okey, saya cuba untuk jawab soalan tadi yang doktor berikan. Uji cuba yang telah kami lakukan untuk lihat keberhasilan produk inovasi ini, dia macam mengambil kira sebabkan sekarang kebanyakan semua sekolah melalui proses PDPR, jadi kami mengalami sedikit kesukaran dalam mencari murid-murid untuk kami lakukan uji cuba tersebut. Jadi kami semua berjaya mendapatkan 3 orang pelajar daripada sekolah tersebut untuk melakukan uji cuba tersebut lah. Oleh itu kami hanya dapat melaksanakan uji cuba pada 3 orang pelajar tersebut sahaja. Okey, clear. Okey, terima kasih kepada pembentang. Okey, terima kasih. Okey. Saya pula terima kasih Dr. Narahan ni. Okey, pertama kali tahniah dan syabas kepada kumpulan ini kerana telah membentang hasil inovasi mereka iaitu bento idea dan e-bento idea ni. Syabas dan tahniah atas perkongsian idea. Yang pertama sekali ialah saya ingin nak tanya, berdasarkan temu bual ni tadi, hanya seorang guru saja yang ditemu bual betul? Di SK Kuala Serupai kalau tak silap saya. Betul kan? Ya, betul Encik. Yalah, kalau kita nak lebih autentik lagi kan, kita boleh tanya berapa orang guru kalau lebih baguslah sebab mungkin di sekolah itu saja yang menghadapi masalah. Sekolah lain kita tak tahu kalau kita boleh menyoal berapa orang lagi supaya kita punya data lebih autentik itu satu. Yang kedua ialah inovasi ini telah dikongsikan dengan beberapa buah sekolah dan maknanya data yang anda dapat itu hanya daripada satu sekolah saja. Inovasi ini telah dikongsikan kepada 2 buah sekolah dan data uji cuba tersebut dari 2 sekolah yang berbeza pula. Data uji cuba kami daripada SK Kuala Serupai dan SK Longgang. Kami telah melakukan perkongsian dengan lagi 2 buah sekolah, SK Mata Parang dan lagi sebetul sekolah. Di bahagian Semarahan tu kan, Mata Parang dan Kampung Baru tak ada apa-apa maklumat hasil daripada tu tak dapat daripada sekolah ni. Daripada perkongsian tersebut guru besar kedua-dua sekolah memberikan maklumat yang sangat baiklah, macam mereka sangat menyokong inovasi yang telah kami kongsikan bersama mereka lah. Mereka menyatakan bahawa inovasi ini dapat membantu murid-murid untuk mengarang karangan jenis cerita dengan lebih gramatis dan lebih menarik lah. Okey. So maknanya hanya diberitahu pada guru besar lah, tidak diuji cuba dengan pelajar, tidak Tidak lagi, setakat ini belum lagi. Okey. Lepas tu bila kita lihat impak inovasi ni ditunjukkan dalam bentuk jadual ada 3 orang pelajar, murid A, murid B, murid C. Alright, hanya diberitahu perubahan dari segi markah sebelum dan juga markah selepas. Jadi kalau boleh mungkin di masa-masa akan datang apabila membuat penambahbaikan nanti boleh tunjukkan contoh karangan. Kalau kita ada bukti yang lebih konkret contoh karangan sebelum dan selepas, kita dapat lihat sejauh mana perbezaan itu markah itu dan kita dapat kenal pasti di mana perubahan itu telah berlaku. Ini yang kita katakan data driven approach. Daripada data pelajar itu tadi dapat lihat mungkin bukan saja dari segi pengembangan idea, mungkin dari segi tata bahasa kita boleh perbaharui juga. Kalau boleh tunjukkan contoh-contoh karangan tu sebelum dan selepas. Walau bagaimanapun tahniah dan syabas, saya lihat produk ini e-Banto ini produk secara fizikalnya menarik dan produk digitalnya juga menarik. Syabas dan tahniah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih Encik Nordin, terima kasih Dr. Narahai. Saya serah kembali kepada moderator. Okey, terima kasih diucapkan atas perkongsian sebentar tadi daripada pembentang dan ahli panel kita.
Selesai sudah perkongsian yang kedua daripada kumpulan tadi. Jadi beralih kepada perkongsian yang ketiga. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan kumpulan Afratim yang merupakan pelajar PISMP BM 4620 untuk memulakan perkongsian. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih moderator. Salam sejahtera saya ucapkan kepada panel hakim, Encik Nordin dan Dr. Narahan, pensyarah-pensyarah dan rakan pembentang sekalian. Terlebih dahulu, molek kiranya saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya sendiri, Anisha Garuda Anak Ulok, bersama dengan 3 orang lagi ahli saya, iaitu Rexel Eri Anak Nimatu, Putri Lesi Anak Aid, dan Azrina Safina Anak Bandi. Jadi seterusnya saya menjemput rakan pembentang saya, Rexel Eri, untuk mempersembahkan video pembentangan. Baiklah, selamat petang. Sekarang sudah boleh melihat paparan video? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Jadi inovasi kumpulan kami adalah Kembara Sendi Nama. Kembara Sendi Nama menyokong teori pembelajaran Piaget dan teori Gestalt. Malahan, Kembara Sendi Nama berkait rapat dengan standard kandungan bahasa Melayu tahun 4, yaitu standard kandungan 5.1 dan standard pembelajaran 5.14. Kembara Sendi Nama ini dibina berlandaskan pembelajaran didik hibur, iaitu menyokong pembelajaran abad ke-21. Kembara Sendi Nama dikategorikan dalam kategori produk, iaitu sebagai bahan bantu mengajar atau bahan bantu belajar. Objektif projek ini ialah terdiri daripada 3. Yang pertama, meningkatkan tahap penguasaan standard kandungan aspek tata bahasa SK 5.1 dan SP 5.1.4. Yang kedua, meningkatkan kebolehan pembelajaran akses sendiri dalam kalangan murid, dan ketiga, meningkatkan tahap penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran. Signifikan projek ini dibuat adalah untuk menyahut anjakan ke-7 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, di samping untuk menyokong visi dan misi IPDM. Jadi, pernyataan masalah daripada inovasi ini adalah dapat dilihat daripada situasi pertama, iaitu strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru semasa PDP, yaitu murid dapat membuat 100% murid dapat menguasai objektif 20 dalam DSKP Bahasa Melayu tahun 4, iaitu kata, tugas, kata sendi nama, memahami dan menggunakan. Daripada masalah yang kami kena pasti, didapati murid lemah menguasai standard aspek tata bahasa SK dan SP, yaitu dibuktikan melalui status pencapaian, yaitu sebanyak 50% murid menguasai objektif nomor 20, yaitu penggunaan kata tugas, kata sendi nama. Seterusnya ialah unpaid. Aspek DSKP Bahasa Melayu yang dirungkai adalah DSKP Bahasa Melayu tahun 4. Inovasi kami memfokuskan aspek menggunakan kata sendi nama mengikut konteks. Kumpulan kami mempunyai 4 data, iaitu modul PDPR, temu bual,
latihan dan ujian pra. Keempat data ini menggunakan pola kesalahan yang sama, iaitu murid keliru dalam menggunakan kata sendiri nama. Proses kekeliruan yang dialami oleh pelanggan adalah disebabkan pelanggan kurang berupaya untuk buat penyeluruhan. Oleh hal yang demikian, pelanggan kurang berupaya untuk membuat penyeluruhan dan membuat hubung kait antara maklumat pertama dan maklumat kedua. Masalah ini turut berlaku apabila pelanggan tidak menerima maklumat yang cukup berkaitan dengan maklumat kedua untuk bantu pelanggan membuat penyeluruhan tentang cara yang digunakan dalam ayat. Seterusnya saya menjemput Reza Larry, anak Roni, untuk meneruskan pembintangan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Putri Lucy. Seterusnya saya akan meneruskan pembintangan bagi bahagian suggest. Baiklah, berdasarkan keempat-empat data tersebut yang telah dibentangkan oleh Putri, maka kumpulan kami telah menganalisis menggunakan kaedah SWOT. Okey, seterusnya suggest ini kami menggunakan kaedah, iaitu kaedah SWOT tadi. Daripada SWOT tersebut, maka kami telah menterjemahkan idea-idea tersebut ke dalam untuk membentuk prototype. Tersebut merupakan prototype terdiri daripada 3 peringkat. Peringkat pertama adalah permainan bahasa tentang kata sendiri nama pada peringkat bahasa. Peringkat kedua pula adalah permainan bahasa tentang kata sendiri nama pada peringkat ayat. Dan peringkat ketiga adalah permainan bahasa tentang kata sendiri nama pada peringkat perenggan. Baiklah, seterusnya adalah merupakan action, iaitu uji cuba, di mana murid diberi masa untuk bermain dengan kembara sendiri nama selama 30 minit sebelum menjawab semua soalan modul PDPR, pra-ujian dan juga latihan kata sendiri nama. Baiklah, ini merupakan cara pengoperasian bagi kembara sendiri nama itu, di mana yang pertama murid hendaklah menekan butang mari mengembara dan kedua adalah menekan butang station 1. Yang ketiga adalah tekan butang station 1. Yang keempat, menjawab soalan pada peringkat 1. Yang kelima, kembali ke slide ini dan kemudian tekan butang rumah atau butang seterusnya. Yang keenam, tekan butang stesen kedua. Yang ketujuh, menjawab soalan pada peringkat 2. Yang ke-8, kembali ke slide ini, kemudian teruskan tekan butang rumah atau butang seterusnya. Yang ke-9, tekan butang stesen 3. Dan yang ke-10, jawab soalan pada peringkat 3. Yang ke-11, kembali ke slide ini, kemudian tekan butang rumah atau butang seterusnya. Yang ke-12, tekan butang stesen markah untuk melihat pencapaian. Dan akhir sekali, ucapan tahniah dan tekan butang rumah untuk kembali ke halaman utama. Seterusnya, saya menjemput Azrina Safina untuk meneruskan pembentangan. Okey. Berdasarkan uji cuba yang telah dibuat oleh kumpulan kami, kami telah membuat satu refleksi daripada 3 sasaran keberhasilan, iaitu dari aspek kos, jimat dan kefahaman. Dari segi kos penyediaan bahan, produk kembara seni nama dihasilkan sepenuhnya menggunakan TMK menyebabkan tiada peruntukan diperlukan. Berbanding dengan modul, peruntukan kos yang diperlukan untuk mencetak modul dianggarkan berjumlah RM18. Dari segi tempoh penguasaan kata sendiri nama, lebih kurang 2,860 minit dapat dikhidmatkan untuk menguasai aspek tata bahasa, iaitu ST 5.1 dan ST 5.1.4. Dari segi kefahaman murid dalam konteks penggunaan standard aspek tata bahasa, tahap pencapaian murid meningkat dari 9 markah daripada 15 soalan meningkat kepada 15 markah daripada 15 soalan.
Untuk exchange penyeragaman dalam kalangan PSNP ambilan Jun 2021, perkongsian inovasi adalah dengan kumpulan PSNP BM6620. Prototipe kembaran seni nama dikongsikan dengan kumpulan pelajar PSNP BM6620 pada 2 Ogos 2021. Respon mereka terhadap inovasi kembaran seni nama ialah bersifat mudah, digunakan oleh murid di samping mempunyai grafik dan animasi yang berupaya menarik minat murid untuk membuat penokaan lebih lanjut. Untuk ekstra pengomersialan dan hebahan produk kembaran seni nama, kumpulan kami berkongsi dengan guru-guru di sekolah rendah semasa pengalaman berasaskan sekolah, menghasilkan poster untuk membuat hebahan berkaitan dengan produk kembaran seni nama dan berkongsi dengan guru pelatih Bahasa Melayu ambilan Jun 2021. Bagi extraordinary iaitu potensi yang pertama iaitu sebarkan kepada semua guru Bahasa Melayu semasa pengalaman berasaskan sekolah. Potensi yang kedua sebarkan kepada semua guru Bahasa Melayu di sekolah rendah mengambil masa lebih kurang 4 tahun, dan potensi yang ketiga mendapatkan hak cipta daripada MyO. Baiklah, kita akan mulakan sesi maklum balas bagi pembentang kita yang ketiga. Oleh itu dijemput ahli panel untuk memulakan sesi maklum balas. Dipersilakan. Mana-mana mana-mana dulu Ya Encik, ya Encik. Ya, nak kena bagi tahu Okey, terima kasih moderator. Okey, kumpulan yang membentang. Hanya syabas atas pembentangan yang telah disampaikan sebentar tadi, iaitu inovasinya kembaran seni nama betul. Saya nak tanya, yang ini dalam bentuk produk ke dalam bentuk digital inovasi ini? Produk digital, Encik. Produk digital. So maknanya pelajar kena gunakan alat itulah melakukan aktiviti dalam ni. Betul? Betul ke? Boleh Encik ulang, tersekat-sekat yang saya dengar. Memandangkan ia produk digital, betul? Dia produk digital kan? So maknanya semua pelajar mesti ada alat untuk menggunakan alat ini, iaitu inovasi ini. Ya. Adakah ia secara atas talian ataupun offline, macam mana? Kembaran seni nama ni secara atas talian, Encik. Sebab kembaran seni nama adalah satu permainan. Kau maknanya kena ada akses kepada internet lah. Ya. So memandangkan kalau PDPR ni dalam masa pandemik ni maknanya kalau pelajar-pelajar yang berada di luar bandar atau hanya di pedalaman, macam mana nak buat? Untuk tu Encik, sebenarnya kumpulan kami ada berbincang untuk membuat kembaran seni nama ni dalam bentuk produk, iaitu bentuk flashcard. Tetapi kumpulan kami masih hold dulu benda tu sebab atas kekangan masa. Jadi kami buat dalam bentuk digital dahulu, Encik. Jadi pada masa akan datang kami akan perkembangkan lagi produk ini dalam bentuk produk yang mana murid sama ada di pedalaman yang tak ada talian internet, mereka boleh gunakan bahan tu untuk bantu mereka belajar apa itu kata seni nama. Sebab kalau saya lihat dari segi penggunaan inovasi ini, dia menggunakan platform quizzes Ya. Betul? Betul. Sebab platform quizzes ni memang dah wujud sebelum ini kan? Jadi adakah secara sokongan saja ke platform quizzes ni, ataupun inovasi ini yang menggunakan platform quizzes ni, macam mana? Platform quizzes ni dia menyokong inovasi ni, Encik. Dia
sebagai alat untuk murid tu belajar kata seni nama. Mereka belajar dari permainan menggunakan quizzes, mereka akan belajar menggunakan kata seni nama. Misalnya kalau kan ada pilihan jawapan. Misalnya mereka menjawab soalan yang salah. Jadi murid tahu kata seni nama tersebut salah untuk digunakan. Contoh dalam peringkat frasa ini, binaan frasa ini, kata seni nama yang ini salah kalau guna. Jadi murid akan tahu yang jadi dari kesalahan tu murid akan bina pengetahuan mereka untuk menggunakan kata seni nama yang betul di lain hari. Mereka menjawab soalan je. Okey. Sebab saya keliru tadi sebab quizzes memang dah wujud kan. Jadi itu yang saya keliru dari penggunaan inovasi tadi ya. Dan untuk confirmationnya hanya dikongsikan sesama guru, pelatih dan guru di sekolah ketika PBS saja. Tidak ada digunakan terhadap pelajar. Betul? Ada Encik, sebab masalah ini adalah kami lihat masalah ni daripada adik saya. Jadi adik saya yang gunakan bahan tu Encik, untuk bantu dia memahami apa itu kata seni nama. Jadi dia adalah satu-satunya pelanggan kami. Okey. Dan bila saya lihat daripada pembentangan anda tadi di bahagian extraordinary tu di bahagian apa ni, potensi saya lihat potensi 2 ni sebarkan kepada semua guru bahasa Melayu di sekolah rendah mengambil masa lebih kurang 4 tahun. Apa yang dimaksudkannya ni, mengambil masa 4 tahun ni? Lama betul ni. Jadi itu potensi itu adalah perancangan masa depan kami Encik. Macam kiranya bahan tu nanti kami boleh kongsikan lagi kepada lebih banyak guru bahasa Melayu di seluruh Malaysia Encik. Macam tu. Itu rancangan jangka masa yang agak panjang Ya. Okay. So apapun tahniah dan syabas, kalau boleh ditambah baik especially dari segi penggunaan platform tu tadi, sebab saya keliru dengan quizzes dia, apa bezanya dengan quizzes. Ya, rasanya kita menggunakan tapak quizzes ni kita buat permainan kepada seni nama ni tadi apa pun syabas dan tahniah atas perkongsian yang sangat bermakna dan baik ni Terima kasih. Okay, itu saja daripada saya. Seterusnya Dr. Narahan, silakan. Terima kasih Encik. Okey, terima kasih kepada Encik Nordin, tahniah kepada pembentang di atas perkongsian idea dan inovasi tadi. Sebab tidak ramai orang yang dapat menghasilkan satu inovasi dan tak ramai orang yang mempunyai komitmen yang begitu tinggi untuk menghasilkan inovasi, terutamanya dari aspek-aspek penulisan. Okey, ini adalah untuk penambahbaikan. Mungkin ada beberapa soalan yang perlu dijelaskan dan minta pihak pembentang untuk menjelaskan sedikitlah. Berdasarkan kepada laporan etikal tidak disertakan dengan data-data di mana yang telah dibentangkan tadi. Itu yang mengelirukan kita untuk nak buat synchronize di antara pembentangan dengan laporan yang disediakan kepada kita begitu ringkas, 9 muka surat saja di sini. Lepas itu saya tercari-cari di manakah elemen-elemen yang berkaitan dengan keberhasilan secara lebih menalan dan lebih fokus untuk melihat bahawa inovasi ini mempunyai satu kefungsian dan impak terhadap kumpulan sasar. Okey. Cumanya dari aspek keberhasilan cikgu, saya nak minta penjelasan daripada pihak pembentang yang muka surat 4 tadi. Kalau disediakan dalam laporan di sini, contohnya dia menyatakan dari segi impak kepada penggunaan wang, photostat dan sebagainya, tempoh penggunaan, tempoh masa menguasai standard aspek tata bahasa dan sebagainya. Adakah elemen-elemen ini disertakan dengan evidence? Mungkin rakan-rakan ataupun pihak pembentang boleh menjelaskannya. Cumanya apabila kita merujuk kepada SP dan SK, mungkin daripada pembentangan awal tadi saya tidak melihat di manakah perhubungan ataupun kaitannya dengan apabila membincangkan tentang keberhasilan cikgu, di manakah letaknya PBD di dalam penilaian inovasi cikgu ni dalam konteks pentaksiran bilik darjah standard prestasi, sebab dia mempunyai hubung kait yang sangat rapat di antara standard prestasi, standard kandungan
Adakah elemen-elemen PBD itu menjadi satu sumber untuk kita mengukur aspek-aspek standard prestasi dan standard kandungan dalam kajian cikgu untuk menentukan aspek inovasi ini? Sebab isu sekarang ini adalah isu internasional, isu pandemik era COVID-19 ini bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Jadi bagaimana proses pentadsiran bilik darjah itu dalam konteks inovasi cikgu laksanakan ini boleh melihat bahawa ia mempunyai kesan secara langsung terhadap SP dan SK. Mungkin ada penjelasan cikgu. Silakan. Baiklah, terima kasih Dr. Narahan di atas soalan itu. Jadi bagi menjawab persoalan tersebut, inovasi ini, inovasi yang kumpulan kami ciptakan, guru dapat menilai prestasi murid melalui markah-markah dalam permainan yang mereka mainkan dalam kembara sendi nama tersebut. Jadi misalnya contoh murid permainan itu ada 3 peringkat. Jadi misalnya kalau murid lemah pada peringkat frasa jadi murid akan banyak buat kesalahan. Jadi dari permainan tersebut guru dapat detect lah prestasi murid dalam penguasaan kata sendi nama mereka. Adakah itu menjawab persoalan doktor? Satu soalan yang berkaitan dengan itulah, adakah ketidakpenguasaan kata sendi nama itu ada kaitan dengan pentadsiran bilik darjah dalam SP dan SK itu? Dia ada standard prestasi tertentu. Dapat ke tidak cikgu jangkauan bahawa ia mempunyai impak terhadap bagaimana kita nak mentaksir murid kita tu dari segi penilaian tu? Ada tak kaitan dia? Kumpulan yang lain, geng-geng tak ada yang boleh bantu Minta maaf doktor, boleh doktor bagi pencerahan sikit lagi? Okey, maksudnya setiap pentaksiran ataupun penilaian dalam konteks SP dan SK tadi, kita melihat bahawa perkara yang paling penting untuk melihat keberkesanan inovasi bila dikaitkan dengan SP SK tadi ialah bagaimana pentadsiran bilik darjah murid itu dapat ditingkatkan. Itu yang paling pentinglah. Sebab saya melihat bahawa dari segi pembentangan tadi, benda-benda ni ada mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Itu yang ingin saya, supaya pihak pembentang sendiri boleh menjelaskan. Sebab apabila kita membincangkan tentang SP, SK, standard kandungan dan standard pembelajaran, dia tidak terpisah dan tidak terlerai dengan standard prestasi, iaitu PBD, pentadsiran bilik darjah. Tahun 1 hingga tahun 6 dan sebagainya. Ini impak dari segi penilaian jika ia mempunyai kaitan dengan kemahiran yang telah dibincangkan. Okey, tak apa cikgu. Cumanya saya tadi melihat bahawa flow dari segi pembentangan dan hala tuju inovasi cikgu bagus, boleh diperluaskan dan untuk penambahbaikan laporan itu mungkin boleh dijelaskan di mana pembentangan yang telah dilakukan tadilah. Itu saya tercari-cari di manakah kekuatan untuk melihat keberhasilan inovasi ini sebab tidak disertakan dalam laporan yang disediakan kepada kita. Okey, terima kasih dan tahniah kepada pihak pembentang kumpulan Alpha. Okey cikgu. Terima kasih doktor, terima kasih Encik. Baik doktor, terima kasih doktor, terima kasih Encik. Okey. Terima kasih diucapkan atas perkongsian sebentar tadi. Jadi selesai sudah perkongsian yang ketiga, beralih kepada perkongsian yang terakhir. Majlis dengan hormatnya mempersilakan kumpulan Incredible yang merupakan pelajar PISMP BM6620 untuk memulakan perkongsian. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hakim dan rakan sekalian. Pada hari ini, kami dari kumpulan Incredible yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Alia Syazwini,
Wong Huilim dan Mazanira akan membentangkan video yang berkaitan dengan inovasi kami iaitu Learn and Play. Jadi saya akan mempersilakan saudari Mazanira untuk menayangkan video inovasi kami.
hacer poesía ni de filosofía. Solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo. Cómo hacer para no quererte. Yeah. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, hoy te corruco. No hay nadie como tú, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Conecta como tú. 멈추시간도 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이제 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 회귀되고 세상에 뒤집어 너로 연결된 이야기를 No, I won't ever as long as you're there. 이 세상 거짓말이 날 안아줘. 너를 감으면 소리 없이 밀려와 이 마음 그리로 넌 또 한겹 쌓여가 Even when the past is changing Even when we're old Remember that I told you I found my way back home Remember when I told you no matter where I go I'll never leave your side You will never be alone Even when the past is changing Even when we're old Remember that I told you I found my way back home Never let you go. Don't run away if I try. Even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start. You just say the word and I go. It doesn't matter how far. 'Cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are. You know I won't be too long. Hold on. Hold on. I told you no matter where I go, I'll never leave your side. You will never be alone. Even when the past is changing, even when we're old. I told you I found my way back home. Baiklah, kita akan mulakan sesi maklum balas bagi pembentang kita yang keempat. Oleh itu dijemput ahli panel kita, Dr. Narahan dan Encik Nordin. Okey, dipersilakan Encik. Okey, terima kasih kepada moderator. Saya mulakan dululah Encik Nordin. Silakan. Okey, terima kasih kepada pembentangan itu tadi berdasarkan video. Kita melihat bahawa dari segi pelaksanaan dan idea untuk mengenengahkan inovasi itu memang nampak dari segi flow pelaksanaannya dalam konteks yang telah dilaksanakan oleh pihak pembentang kumpulan Incredible ni.
Sokongan isu apabila kita melihat bahawa artikel yang contoh laporan yang disertakan pada kita, yang diberi kepada kita, banyak disokong dengan sitasi ataupun citation ataupun pengkaji daripada literature review yang lepas. Bagus, ini adalah satu daripada usaha matang pihak pengkaji ataupun pihak inovasi untuk melihat secara signifikan label mana isu itu perlu dilihat secara tuntas apabila kita hendak melihat ataupun hendak mengenal pasti dari segi inovasi yang kita hendak hasilkan. Ini satu kekuatan yang perlu ada kepada satu innovator di mana banyak citation ataupun citasi yang telah digunakan untuk melihat isu tersebut dengan lebih jelas. Begitu juga dengan data-data dari segi keberhasilan yang telah ditunjukkan oleh Pak Pembentang. Kalau kita dari kumulat dari segi penggunaan data, dia banyak diberimek dengan pelbagai faktor dan dilihat dengan pelbagai sudut dari segi impak dan keberhasilan inovasi tersebut. Itu satu kekuatan yang perlu, yang telah dilaksanakan oleh kumpulan Incredible ni. Dan yang berkaitan dengan isu yang telah dijelaskan oleh pihak pembentang berdasarkan laporan yang saya baca di sini, kekuatan tadi adalah menjelaskan kepada isu disokong oleh citation ataupun pengkaji yang lepas. Namun saya tidak melihat bahawa adakah isu-isu tersebut juga disertai dengan data-data berkaitan dengan punca pelajar kurang pasti tentang penggunaan dan penguasaan fungsi kata nama, pengguna bahasa Melayu mudah terhadap kesalahan tata bahasa, guru kesuntukan masa untuk menjelaskan keseluruhan jenis KSN, kota seni nama ni. Adakah pihak pembentang ataupun tidak sempat ataupun tidak menyertakan data-data untuk menyokong isu-isu tersebut? Mungkin minta penjelasan sedikit kepada pihak pembentang. Terima kasih atas soalan tersebut. Bagi kumpulan kami, semasa waktu sebelum kami mendapatkan masalah ini, kami telah melakukan temu bual bersama-sama beberapa orang guru bahasa Melayu. Jadi dari situ kami dapat apa punca sebenarnya kata seni nama ini tak dapat dikuasai, apa kesan dan punca daripada temu bual tersebut. Mungkin kami lupa untuk masukkan data-data tersebut sebab dia secara temu bual secara fizikal je, Encik. Itu yang pentingnya cikgu, bila kita nak mengenal pasti untuk mengidentifikasi setiap isu itu perlu ada direkod, di dokumen itu sebagai evidence juga. Kalau dalam konteks murid, cikgu macam mana? Ada tak data-data ini dikutip untuk mengenal pasti isu tersebut? Kalau dari segi murid tu, kami dapat data-data yang murid tu bermasalah dari segi latihan yang guru bagi. Pada masa yang sama, sebelum kami buat inovasi ni, kami dapat maklumat dari segi latihan di mana latihan yang guru beri berkaitan dengan kata seni nama dari itu banyak murid yang silap menggunakannya. Dan selepas itu kami guna murid yang sama yang melakukan silapan tu untuk uji kaji keberkesanan terhadap inovasi ini. Jadi nampaklah yang masalah itu sebenarnya dah diatasi selepas mereka mengenali aplikasi Learn and Play ni, Encik. Untuk penambahbaikan masa akan datang, sebab saya melihat potensi kepada inovasi ini cerah, cikgu. Sebab kita membantu guru-guru ataupun murid dalam konteks PDPR ni memang agak payah kekangan yang kita laksanakan di sekolah, melainkan dengan menggunakan perantis di mana yang telah dibina. Jadi kalau boleh data-data macam itu adalah satu data yang sangat penting lah untuk menyokong isu selain daripada isu-isu yang telah diketengahkan berdasarkan pengkaji-pengkaji yang lepas. Sebab saya tidak melihat di mana kekurangan yang boleh saya jelaskan di sini. Cuma dari segi penulisan yang ingin saya nak komen, cikgu, ada data-data yang telah diketengahkan oleh kumpulan ini masih berbentuk data mentah. Sayang, kalau saya melihat bahawa artikel ataupun laporan ni adalah 31 muka surat. Kalau bolehlah jadual-jadual keputusan seperti uji cuba tu dalam muka surat 25 tu
dia sediakan dalam bentuk yang lebih kemas, dapatan-dapatan tu, graf tu cantik sebenarnya. Tetapi ia masih dalam bentuk, saya rasa itu screenshot. Diambil daripada Google Form, betul ke cikgu? Dalam laporan tu. Betul, Encik. Itulah Betul, kalau dari aspek penulisan tu kena bagus sikit lah, kena kemas sebagainya. Boleh ya cikgu? Boleh. Nanti untuk masa akan datang kami akan detailkan setiap data kepada satu-satu yang spesifik. Ya, sebab ia boleh dijadikan sebagai satu penulisan ilmiah. Begitu juga dengan jadual dalam bentuk data bentah. Keputusan uji cuba inovasi learn and play tu masih dalam bentuk graf. Kalau lebih mencantikkan persembahan cikgu, jadual ini boleh ditransform dalam bentuk graf perbandingan Mekah pasca kuis, selepas kuis macam mana kita nampak perbandingan. Ini adalah satu daripada prosedur bagaimana kita hendak menganalisis data dan mudah untuk kita menginterpret data. Kalau kita melihat bahawa kebanyakan data yang cikgu jelaskan berdasarkan screenshot daripada Google Form itu tidak dikupas di mana yang telah dibentangkan tadi. Yang pembentangan tadi baik dari segi interpret data dia, ditunjuk, dijelaskan dan sebagainya. Cuma dalam laporan ini itu adalah kekurangan yang perlu ditambah baik sebab ia merupakan satu evidence yang boleh menjelaskan bahawa inovasi cikgu itu memberi manfaat kepada kumpulan sasar isu-isu yang telah dikenakan tadi. Begitu juga dengan screenshot daripada handphone dan penggunaan yang telah diupload. So itu saja daripada saya kepada pembentang kumpulan Incredible. Tahniah, teruskan untuk mengungsi idea-idea yang baik ini kepada kumpulan guru-guru kita dan anak didik kita selaras dengan kita dalam menghadapi era pandemik COVID-19 ini. Okey, tahniah. Saya serahkan kepada Encik Nordin. Okey, silakan Encik Nordin. Terima kasih Encik atas cadangan tersebut. Ya, terima kasih Dr. Narahan. Okey, kepada kumpulan yang terakhir ini, terlebih dahulu syabas tahniah atas pembentangan yang menarik sebentar tadi. Kebanyakan yang telah disentuh oleh Dr. Narahan tadi. Cuma saya tercari-cari juga tadi sebenarnya di mana kumpulan sasaran. Bila saya lihat dalam laporan itu, saya lihat di bahagian unpack tak ada pun menyatakan kumpulan sasaran. Lepas tu bila saya lihat di bahagian reflex ni, di fasa 5 ni baru saya dapat lihat di bahagian outcomes dan hasilnya. Dapat lihat kumpulan sasaran ni ialah pelajar tahun 4. Betul ya? 15 responden pelajar tahun 4 Sekolah Kebangsaan St. Augustine. Seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dr. Narahan tadi, kebanyakan data yang anda nyatakan di sini adalah dalam bentuk data mentah. Adalah moleknya tadi kalau kita untuk melihatnya secara lebih jelas dan terperinci bila data-data ini diterjemahkan dalam bentuk graf perbandingan, iaitu mungkin markah sebelum dan selepas, sebelum kita dapat lihat perbezaannya dari segi tercapai ke tidak hasilnya tadi dalam menggunakan inovasi learn and play ni tadi. Ya, itu komen daripada saya lah. Okey, dari segi sokongan buktinya bagus. Banyak bukti dari segi tinjauan literatur yang lepas-lepas dipergunakan untuk menyokong permasalahan yang sedia ada, iaitu masalah penggunaan kata sendi ni tadi. Okey, syabas dan tahniah. Okey, saya rasa itu saja yang saya nak perjelaskan, cuma perkemaskan lagi dari segi pelaporannya. Kalau boleh segala data-data yang jelas tu bentuk graf contohnya disertakan dalam laporan supaya penilai dapat melihat secara jelas. Okey, jangan letak secara data mentah saja dekat situ. Okey. Itu saja. Apapun inovasi yang sangat menarik dan boleh diperkembangkan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan atas perkongsian sebentar tadi. Maka selesai sudahlah sesi perkongsian oleh keempat-empat kumpulan pembentang kita pada sesi pedang pada hari ini. Peringatan kepada semua hadirin untuk mengisi kehadiran melalui link Google Form yang telah disertakan di bahagian conversation ataupun chat.
Sekalipun ucapan terima kasih saya ucapkan kepada setiap pembentang atas kesudian berkongsi pengalaman mereka dan hasil inovasi mereka. Saya yakin perkongsian oleh keempat-empat pembentang pada hari ini mampu membawa banyak input tambahan kepada para pendengar. Sekali lagi, ribuan terima kasih saya titipkan kepada tuan-tuan yang sudi hadir menjayakan KIP pada kali ini. Saya juga ingin meminta maaf sekiranya terdapat kekurangan sepanjang mengacara majlis pada petang ini. Sekian, terima kasih. Stay home and stay safe. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Encik. Terima kasih semua juga pada pembentang dan semua jawatankuasa. Terima kasih banyak ya. Dr. Narhan, kita jumpa di bilik moderasi ya. Terima kasih. Tahniah kepada semua pembentang. Okay, sekian, terima kasih.